Duduklah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhibin, dan pesanan untuk duduk tadi dibawakan khas kepada anda semua oleh Nur Al Hikmah Spread the Wisdom dan juga nasi ayam golek. Nanti kita cerita lagi pasal nasi ayam golek. So Alhamdulillah, duduk podcast malam ni sesi yang seterusnya, dan kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa. Alhamdulillah. Short notice tapi Allah Maha Kuasa didatangkan Cik Syah ataupun Brother Syah, founder and CEO of Nurflix. Pasti anda semua pasti mungkin pasti mungkin pula tu. Dan apalah tentang Nurflix kan? Ya, Cio dia panggil Cio. CEO. Alright, Brother Syah tengah sibuk, Masya Allah. Semua dalam keluarga Nurflix, kalau follow dia orang punya Facebook ataupun Instagram, anda boleh lihat banyak aktiviti mereka sekarang ini. InsyaAllah kita akan cerita dengan lebih lanjut tentang Nurflix. Tapi malam ni kita nak ketengahkan dulu apa yang kita nak bincang. Yang masa 2-3 hari yang lepas kita bermesyuarat apa tajuk yang kita nak bincangkan. Dan Al-Fadhil Ustaz Syed Qadir mencadangkan topik berkatalah baik, bercakap baik ataupun diam. So insyaAllah malam ni kita nak sesi duduk podcast malam ni kita nak mulakan dengan penjelasan daripada ataupun perkongsian. Ini dah macam forum perdana. Macam mana diffusekan Terus keras dia stop. Ingatkan dah hutang tadi kan? Betul, last time remember macam sepok je ni. Sebab tahu kenapa? Sebab dia Cio. Dia tu jadi gerus terus melekat terus. Bukan galing-galing. Tak ada rasa nak hutang kan tadi kan? Dengar sikit. Dia sebenarnya mungkin juga berdasarkan pada sebab hadis tu sendiri pun dia mungkin agak heavy juga agak kita dengar, dan sebab kita pun duduk untuk bercakap. Kita duduk bersembang dan sebagainya, tapi dalam hadis tersebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis ni hadis sahih. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat maka bercakap baik atau diam. Kan, zip mulut, diam terus. Dan actually saya tulis benda ni bila saya fikir macam dulu lah saya fikir kata diam ni bukan benda susah sangat pun. Bukan payah sangat pun. Setakat diam. Kau tak payah buat apa pun. Diam je. Itu je. Tapi kenapa Nabi SAW kaitkan dengan beriman dengan Allah dan hari akhirat? Ini something big. Benda tu penting. Benda tu besar. Kan? Bercakap baik atau diam. Kan? Benda tu. Macam, kenapa? Kalau siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, pergilah berjihad. Contohnya. Macam kita nampak lah dia punya kaitan kan. Relevan dia memang nampak lah. Tapi ni cakap diam. Kan susah sangat pun. Lagi-lagi zaman dulu mungkin lagi susah untuk bercakap daripada diam lagi senang. Tapi zaman sekarang ni kita nampak kata rupa-rupanya memang susah untuk diam. Kan, sebab nak bercakap senang sangat. Nak komen senang sangat. Kan, di ujung jari saja 24/7. Dulu nak bercakap dengan orang mesti orang tu ada sebelah kita. Kalau tidak gila kita kalau bercakap sama seorang. Kan, tapi zaman sekarang anywhere, anytime. Dalam toilet dia tengah melabur pun dia boleh bersembang lagi, kan? Betul. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi kau boleh bersembang, kan? Dia tak ada waktu, dah tak ada masa, tak ada tempat yang menghadkan dia. Yang penting internet bayarlah. Itu je. Kan? Mesti ada line. Mesti ada line. Itu je. Pakai wifi jiran. Pakai wifi jiran. Kan? Itu Macam mana wifi jiran. Tak, mungkin benda ni dia satu konsep yang mudah tapi dia tak senang. Oh, macam mana tu? Mudah dia mudah kena faham. Okey. Kau kena cakap baik, kau senyap. Kan? Jadi on secara teorinya on paper senang je. Dia satu ayat je sebenarnya. Kan? Tak boleh cakap baik, diam. Tapi dia bukan senang untuk dipraktikkan lah. Betul. So betul. Dia is simple but not easy lah Mas Ali. Simple but not easy. Senang. Simple but not easy. Betul. Perlukan kita tengok dulu berkata baik tu. Baik tu apa definisi dia? Is there a definition? Betul. Baik adalah apa yang diredai oleh syarak. Itu maksud baik. Maksudnya apa yang syariat kata bagus, redha, Allah Ta'ala redha, dan baiklah tu. Tapi kalau apa yang Allah Ta'ala redha, tak baiklah. So mungkin baik tu mungkin dari segi kontennya. Baik mungkin dari segi cara kita express. Kan? Baik dari segi niatnya. Kan? Sebab mungkin baik pada konten tapi niatnya salah. Dia jadi tak baik juga.
Kan? Jadi baik pada segala, baik dari segi masanya, kan? Baik dari segi tempatnya. Sebab mungkin perkataan yang baik tapi masa yang tak baik, tak kena kan. Ataupun perkataan yang baik, tempat yang tak baik sebagainya. So baik semua barulah kita bercakap. Kalau tidak, tutup mulut. Ulama sampai sebut hadis ni 1/3 Islam. Sampai besar gitu. Kan? 1/3 of Islam sampai gitu. Dia ada hadis satu lagi yang ada, mungkin kita boleh kaitkan juga dengan hadis ni adalah dalam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah juga, Nabi SAW bagi tahu tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tiada kepentingan untuk dia. Kan? Tinggalkan apa yang tak ada kepentingan. Maksudnya tinggalkan ni dari segi segala bentuk. Tinggalkan dari segi tengok, tinggalkan dari segi cakap, tinggalkan dari segi buat. Apa saja yang tak ada kepentingan untuk kau tinggalkan. Kan? Tak ada kaitan untuk kau, tak ada manfaat pun untuk kau tinggalkan. Itu pun ulama sebut 1/3 agama. Begitu sekali besarnya konten yang kita bincangkan sebenarnya pada malam ni. Right. Kata baik itu baik, definisi dia apa yang baik mengikut syarak. Kalau secara amnya suara hati tu boleh kata, suara hati tu pun conscious, kalau penting conscious. Yeah, conscious tu boleh, walaupun kita tak belajar agama, betul. kita boleh ada rasa hati yang kata, ini tak baik ni. Ya, Kan? betul. Okey, baik kita dah definisikan. Atau diam. Diam tu macam mana? Diam tu macam kena diam. Aku nak cakap tapi kena ada that feeling pun. Ataupun diam masih okey, ada kaitan dengan ilmu. Okey, aku boleh cakap ni, tapi kalau aku cakap, impact dia mungkin begini. Betul. Disebabkan situasi begini macam Ustaz kata. So diam ni macam mana bentuk dia? Sayyidina Abu Bakar letakkan batu dalam mulut. Kan? Supaya bila dia nak bercakap, dia fikir dulu. Jadi kan proses mengeluarkan batu tu satu proses, ada pause sikit, ada Fikir dulu kan. Masya-Allah. sikit gap tu. Dia sebenarnya menyebabkan kita ada diam. Kan? Dan kita akan fikir, perlu tak aku cakap? Sebab kita selalu regret benda yang kita terus jawab dan terus cakap. Kan? Orang kata apa? Telajak perahu boleh Diundur. telajak kata buruk padanya. Telajak WhatsApp pun walaupun boleh delete Dalam tapi 15 minit, dalam 15 minit. dalam 15 minit tapi kadang-kadang For everyone. dah sampai pada orang kan. Betul. Jadi dah tak boleh buat apa dah. Ya. Kan kadang-kadang kata-kata kita ni kita rasa kalau lah perkataan kalau keluar kan, kalau lah aku boleh tarik balik kan, aku tak nak cakap benda tu sebenarnya. Tapi dah cakap dah. Kadang-kadang kita cakap pada parents kita, cakap pada bos, cakap pada kawan, cakap pada siapa-siapa, pada wife, pada anak-anak, pada apa kan. Kadang-kadang kita dah tercakap pada anak kita lepas terlepas cakap kan. Mana tu. So diam tu dia adalah satu disiplin yang rupanya berat sebenarnya. Rupanya susah kat sebenarnya tu. So saya nak wakil letak batu kat dalam mulut tu. Maknanya berhenti dulu. Orang tanya pada saya nak wakil, kenapa kau buat gitu? Dia kata kebanyakan orang masuk ke dalam neraka adalah hasil tuaian lidah dia. So sebab lidah kau lah yang menyebabkan kau masuk neraka akhirnya. Dia nak bagi lag tu lah. Betul. Keluar tu. Tapi maknanya dia bangun tidur terus letak batu macam mana tu? Wallahu alam tak diceritakan secara Tak detail. cerita, Jadi detail kita tak tahu. Tapi sampai to that extent. Kan? Kan banyak tahan. Kalau macam kita dah WhatsApp kan, sekarang senang kan kita duduk kan. Why not kita relax dulu. Kan cool down sekejap. Kita kena jadikan satu disiplin kita, kebiasaan kita, jangan terus komen. Kan, jangan terus komen. I like the word relax tadi because apa ni? Yang diam dalam bentuk apa tu maksudnya relax. Ya. Relax yang mungkin saya harapkanlah. I mean as you all know, kita semua memang apa kata meminati Brother Ultimate kita ni. So kita follow lah dia kat social media. So beberapa hari yang lepas ni adalah seorang hamba Allah ni. Ini kaitan dengan topik Okey, dia punya saya lupa sepatut start dengan pantun dua keras tadi. Okey. So untuk Ultimate. Pantun dua keras Ini dah siap dah ni. Jual lah, dia jual pantun. Ada. Jangan tulis. Lukis lagi syok. Okey. Jangan racist. Nanti kena block. Yes. Okey. Ada pula somebody ya? Kalau nak tahu, okay, kita tak mau review banyak-banyak. Kalau nak tahu nanti boleh kita buat satu episod khas, special. Tapi dia berkaitan dengan topik kita malam ni. I wish that guy had not said that.
kesian. Pasal tengok macam tadi lah. Kalau aku tak sebut. Jap, blur. Cerita sikit. Oh, tak boleh. Yang tu, yang pasal tu. Pasal pantun nukeran tu. Tadi? I don't know, you want to talk about it? Boleh. Okay. Gitu. Saya post dekat Instagram. Okay. Saya ni minat tengok bola. Okay. Jadi biasa orang minat bola dia akan, kalau dia minat Nurul Al-Hikmah FC, dia mesti ada jersey. Okay. Jadi saya ada 2 jersey, Selangor dengan Liverpool. Dan saya punya prinsip ialah bila kalah je saya pakai. Sebab time tu ada orang nak tahu. Senang. Time menang memang senang pakai. Time kalah kau berani pakai ke tak? So saya akan cuba pakai. Peminat sebenar. Sebab tu tahun lepas memang berabuk jersey Liverpool saya. So saya post, saya pakai baju Liverpool, cakap senang ke, tapi bila kalah tengok saya pakai. Lepas tu brother ni cakap sejenis satu kaum saja pakai. Kaum ni merupakan yang banyak datang ke negara kita untuk mencari rezeki. Amboi. Pantun dia hebat betul. Dia cakap kaum ni dia pakai kan. Dia cakap jangan macam tu, you racist. Kan. Lepas tu saya kata saya cakap, dia cuba pusing lah, dia cakap Pusing mana saya cakap banyak kaum pakai, banyak bangsa pakai. Saya tak. Kau baca balik apa kau tadi? Kau cakap nama kaum tu je pakai, sahaja. Maknanya satu lah. Lepas tu dia pusing-pusing. Awak ni sebenarnya awak yang salah. Awak yang pandang rentak kat kaum ni, bukan saya. Saya cuma test awak je ultimate. Test pula. Lepas saya kata, okey, sekarang ni saya nak test awak. Awak sedia tak? Block. Kalas. Dia punya komen. Kalah betul itu. Tapi kesian lah sebagai pemerhati, Masya Allah. Why did you have Masa nak cover diri tu, dia telah No, to me I nampak sangat jelas. And then dia try to rationalize lah. And then dia minta maaf. And then the selalu begitu psychological lah. Masa step. tak mengaku in the first place, so tak say sorry in the first place, dia akan Ya, layak, ya. kita akan Betul. lagi terus dan kita tak tahu nak pergi mana. Yeah, relax. Jadi if he had just relaxed, betul lah. I mean, we pray for him the best. InsyaAllah, may he learn from them. We all of us learn. Mungkin semua kita belajar daripada kesilapan. Ataupun dia boleh buat, I think I said it wrong. Saya rasa saya telah salah cakap perkataan tadi. Saya maaf. Setelah Yeah. Nanti bila kena Early on. pantun lagi. Early tak. Pandang masa Tak, lagi. Syah problem dia lambat. Dia Betul. cuba Cover. lawan dulu. Justify tu justify. Betul lah. Okay, It's so okay. insyaAllah, the story, we want to go straight to you. I want to ask you straight away. Boleh. Dari apa konteks yang kita cakap tadi, daripada fondasi cakap tak baik Ataupun diam. dari segi media. So you as the founder and CEO of Nurflix, kami sangat-sangat teruja dengan this effort, this initiative, masya-Allah. Makin berkembang dari Nurflix, Nurpass, Nurkids. Not yet, kita not yet, harapkan but we will be there. kita ada Nurcast lagi, mungkin boleh duduk bawah Nurcast ke, insya-Allah. Nurcast. And then your Nurfeed, Saifullah, he should be the Jimmy Kimmel of Nurflix. Betul So lah. your thought. Betul. Katalah baik ataupun diam dari segi ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa saya boleh bawa lebih macam mungkin lebih luas sikit kot. Saya sendiri melalui keadaan itu dalam fasa dia panggil diam itu sendiri. Fasa diam tu. In fact, sebelum Nurflix untuk dia start the ball rolling pun, memang kita ada fasa PKP kan. But then fasa PKP itu 3 bulan kan. Tapi saya sebenarnya few years juga dalam fasa dia panggil diam. Fasa diam. Actually tak nak buat apa-apa, just buat apa yang di depan mata. Pantun juga. So tapi di situlah sebenarnya struggle dengan diri untuk diam je. Struggle dengan diri sendiri itu untuk diam. Sebab masa tu masa tu dah tahu dah keadaan aku nak follow this one. Just diam, perlu baru cakap atau perlu baru bertindak. So dipanggil sesi, boleh ke panggil sesi berkhaluat Ustaz? Dia panggil macam sesi berkhaluat lah. So diam, tak nak tahu dengan dunia luar. Bukan tak nak tahu tapi tak nak sibuk, tak nak interfere, tak nak apa, just biar let it go. So kita nak fokus diri kita, because sebab masa tu saya sedang masuk era baru je masuk, dipanggil the beginning of the end. 40s. Mana permulaan untuk pengakhiran. So masuk jadi kat situ apa aku nak buat, apa semua kan. Okay, ringkasnya pada fasa diam itu sebenarnya, fasa diam
saya bawa kepada peringkat ni yang bercakap atau diam tadi kan. Tapi saya bawa kepada fasa tindakan. So sebenarnya dekat diam tu sendiri memang kita lalu macam-macam apa semua, tapi kan kita nak pergi yang tadi tu. Kita nak diam tu, tapi kita akan terkeluar kejap, masuk balik, diam balik. Kan? So kita diberi macam hujan terkeluar balik, lepas tu kita diam balik sebab kita nak pergi kat situ, nak diam. Intention awal nak diam kan. Kita diam sehinggalah boleh bertemu lah dengan keadaan yang macam very clear. Okay, then apa aku nak buat? Okay, dalam perniagaan dia macam duduk sekejap. Kalau kita melompat, kita tak akan boleh lompat lebih tinggi lagi kalau kita tak duduk sekejap. Kalau duduk sekejap, kita boleh lompat lagi tinggi, betul tak? So sama juga tu, fasa untuk buat apa-apa pun nak reactivate dia panggil one last time, final thing to do ke apa, after 40s. Dah 40s ke sini? Dah sembilan apa semua. Okay. So kan kita macam nak buat satu benda, buat apa benda nak buat. So dekat situ yang kita nak macam one last round lah, nak buat full effort, full throttle. Okay, ada try a few things, but then dia macam tak jumpa lagi. So bila fasa diam tu, dia berlaku paling diam lagi masa PKP tu lah. Betul-betul diam je, keluar pun tidak, apa tidak. Tapi dekat situ lah sebenarnya saya ada terdengar satu Ustaz Syekh sebenarnya Ustaz Syekh dia live ada cakap pasal you need to write down. Bila Allah bagi ilham, tulis. Ustaz dengar live tu kan? So bila diam itu tak dikeluarkan, dia nak meletup, betul tak? Kan dia akan tu. Saya pandang kameraman lah, macam penonton kan. So kita macam nak, kita banyak penonton ni. Tapi bila ditulis, Masya Allah, magic things happen. Pen paper. Dia boleh map sebab kita diam. Dia jadi map, dia pergi ni macam selesai ni. Dan itulah dia bermulanya Nuflex di atas satu kertas. Disebabkan struggle diam tadi. Struggle diam dan nak buat sesuatu yang paling apa maksimum boleh buat lah. Paling jauh boleh pergi, ada dua lah ajak di hati. Must be cross generation, cross border. So bila cross border boleh pergi billion business. Tak payah jual kapal lah, tak payah jual minyak, boleh pergi billion is media. Tak cuci duit. Betul. Tak payah cuci duit. So kita pun membuat itu dan tengok apa possible, betul. Apa possible benda yang boleh buat, iaitu kena cross border. Baru boleh pergi ultimate business, boleh pergi. Sebab dulu masa buat Storm Readers dapatlah secara millions, 14 macam tu lah. Lepas tu aku nak try satu benda yang boleh pergi billion, mesti kena cross border and mesti intangible. Kalau kena post-post kan kena jual glove lah kan. Kan dah susah kan. Jadi mesti intangible. So dapatlah dia perlu selesaikan benda ini dengan situasi yang berlaku pun. Jadi dekat situ yang bila hikmah daripada diam tu sebenarnya kita akan balik kepada yang kita punya intention asal tu. Bila kita mula bercakap, kita mula kongkeng buat apa-apa, dia yang fokus asal tu pun dia akan tak boleh nak, kita nak boleh buat juga. Kita akan sekejap kan dah tersangkut benda lain. Tapi kalau kita segera balik kepada diam, dia akan balik kepada yang awal-awal kenapa kita nak buat sesuatu tu. Pasal very clear. Okay, sama juga situasi, panjang sangat cakap lah. Okay. Sama juga dengan situasi, tak tahu faham ke tak faham, saya cuba jelaskan. Okay, kalau kita bising, kita bercakap, situasi itu akan mendapat, komunikasi itu akan berlaku dengan orang yang exist, betul tak? Manusia. Dia kena dengan kawan, dengan girlfriend, dengan parents, dengan keluarga. Dia mesti kena ada orang. Bercakap mesti kena ada orang. Situasi tak bercakap, tang bila? Solat. Tidur. Tidur satu kan, tak bercakap. Ada meninggal. Satu lagi situasi hikmah. Situasi yang sebenarnya yang terbaik sebenarnya situasi tak bercakap, betul tak? Betul. Sepertiga malam, ketika solat, betul tak? So diam tu sendiri sebenarnya dia duduk kat mana? Bila kita diam, kita sebenarnya bercakap dengan siapa? Maksudnya ketika diam tu tak maksud tak ada komunikasi. Sebenarnya the ultimate of diam adalah communication tu dengan Allah. Ultimate of diam tu lah. Pukul 2-3 pagi kita dapat bangun tahajud. So kita berdiam kan? Berdiam sebenarnya. Sebab kalau kita alam diam, semua diam dan kita sebenarnya bercakap dengan, bila diam siapa dengar? Allah dengar, betul tak? Tengok sini. Kita bercakap dalam hati. Betul lah. So jadi bila diam tu sebenarnya ada orang dengar, iaitu Allah. Tapi bila kita bercakap, actually kita bercakap dengan orang. Nampak tak? So beza tak situasi tu. So kalau kita boleh temui kenikmatan dalam diam tu, sebab baru siang tadi dengar dekat Hakim, sahabat-sahabat so dia orang tak kaya pelbagai dengan kekayaan macam-macam kan. Dan dia orang semua ada yang dalam kesusahan, dalam
cabaran yang macam-macam. But then dia sangat nikmat bila dia dapat duduk sesi bersama dengan Allah pasal dia mengandung kat situ kan. Yes. Ya. Sesi diam. Yes. Itu kalau dia dapat kita lalui proses itu dan betul-betul faham keadaan itu secara natural atau dapat pesanan dari ustaz ke apa, kita cuba, kita akan fahami yang diam itu sangat indah. Dan sebenarnya saya banyak cakap bila tanya lah. Yeah. Tak banyak cakap pun tak tanya banyak cakap juga. Tapi bila praktis diam sangat nikmat. Sangat nikmat. Ya. No, dari disebabkan dari struggle nak diam lah. Diam tu bukan senang. Betul, macam tadi diam. It's not easy to stay. Dapat dia akan jadi satu situasi yang sangat ultimate. Yang sebenarnya kita sebenarnya sedang macam actually happening ketika diam itu. Sebab kita meluahkan tak ada Ya. tak ada macam Kadang-kadang yang diam tu, yang kena diam tu bukan kita tau, tapi kita punya keliling. kita You know, kalau kita tengok Rasulullah SAW dapat wahyu pertama kat mana? Right? Kenapa dia dapat, kenapa dia pergi situ? There must be a reason. Kita tak tahu, Allah alam lah, you know. Tapi ketika dia ingat pada masa tu dia tinggal di satu kota yang pesat, membangun. Ya. Kan dia bekerja pun, dia bekerja tu dia berdagang, maknanya dia banyak communicate dengan orang. You have to communicate with people. You bukan macam kerani. Biasanya kerani kan aku buat paperwork. I don't communicate. This is betul-betul interpersonal communication. Yeah. Betul. Kan? So maybe Betul. Ya, ada betul. the template is there. Betul, The template yes. is there. The ultimate Tapi example. pada ultimate kan, yang ultimate pun stop umur 40 juga. Ya. Ya, bukan stop apa, stop performing, right? Ya. Dia berdiam. Tapi dia masih berkarya. Dan diam. Oh, jalan. Dan Dia diam. karya terus berjalan kan? Ya, ya. Karya terus berjalan. Tapi maknanya di sana ada juga proses diam tu. Kena ada sebab dalam creative process, kalau you tengok memang kena diam. Kan, and banyak orang kreatif sebenarnya diorang ni dari segi personality diorang introvert. Ya. Kita bukan cerita pasal yang penghibur, kita cerita pasal yang create. Create. Kan, yang menulis novel atau menulis karya, you know, even dalam bidang dakwah pun ada. Kan, kalau nak disamakan yang pendakwah kena extrovert. Betul. Tapi the scholars tak ada orang, kurangkan orang, lebihkan buku, lebihkan that's when. Dia actually ada satu kata-kata Imam Syafi'i kata akal tu bertambah, maksudnya makin cerdiknya seseorang pada 3 benda. Satu, duduk dengan para ulama. Yang kedua, duduk dengan orang soleh. Duduk. Masya Dan Allah. yang ketiga adalah diam daripada perkara yang tidak memberi manfaat. So memang diam tu Tindakan. memang menambahkan kecerdikan kan, menambahkan akal. So itu yang datangnya idea macam-macam, datangnya macam-macam tu semua je daripada diam. So, tapi mesti ada yang first tu pun dia juga. Maknanya duduk dengan ulama, dengan duduk dengan orang soleh. Duduk dengan ulama, duduk dengan orang soleh, kita tak payah banyak cakap. Kan, sebab kita banyak mendengar kan. Kita duduk dengan orang dalam majlis orang kan, kita duduk Nak cakap kan. apa segan. Kan, kita dah cakap. Itu confirm. Kan. Jadi duduk dengan orang soleh macam tu juga. Actually kalau dia tak bercakap, kita tak bercakap pun tak apa. Kita makan sama-sama dengan dia je. Ya. Dah dapat dah keberkatan kan. Duduk orang soleh, dia tak banyak bercakap pun, dia diam je. Tapi kita duduk dia 1 jam, tak sampai 1 jam, duduk 5 minit pun tak apa. Dapat kebaikan-kebaikan duduk dengan dia kan. Ya. Tapi yang ketiga tu lah diam tu sendiri. Diam dia. Ni Imam Syafi'i cakap. Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat cerdik, kita tahu. Kan, seorang yang genius. Jadi dia punya tips tu memang sangat penting lah. Memang benda yang dia dah praktis lah maknanya. Being praktis dan memang benda tu terbukti berkesan. Itu 3 perkara tu. So apa yang Syah sebut tadi mengingatkan kita kepada kata-kata Imam Syafi'i ni. Maknanya terhasilnya sesuatu yang besar daripada diam. Bukannya terhasil sesuatu daripada banyak bercakap. Tak ada. So saya diam saya is berkarya tu masa Berkarya. bawa kereta. Masya Allah. So dia diam bukan dia diam fizikal sebab di situ bergerak. Ya. And kita sebahagian daripada otak tu sebenarnya untuk bawa kereta, tapi dia akan datang dalam tu. Radio pasal? Tak. Kan? Diam. Sama. Orang rumah saya tahu macam nak pergi mana ni? Nak pergi nak keluar bawa kereta. I'm going for a drive. Dia tahu lah. Balik dia kata, lagu dah siap belum? Dia kata sikit lagi. Dia lambat balik share location. Tak ada, location dia sama, MR2 je. MR2. Pernah sekali berhenti. Tak, pernah sekali saya berhenti dapat idea. Oi, kena tulis ni. Tulis kan. Polis datang lah. Dia kata, awak buat apa kat sini? Saya tengah buat kerja. Kau kerja apa kau buat kat sini? Kata, saya tulis lagu bang.
Apa tu bunyi kat sini? Saya bang, bila Tuhan bagi ilham, Betul. bila dia tuang tu saya tahu saya tadah je. Yes. Abang nak saya menulis masa kita bergerak ke masa kita tak bergerak? Betul. Rupa-rupanya tempat tu diorang dah lama pantau sebab banyak penjualan dadah berlaku kat situ. So dia kata, bro buka boot semua, kita nak buka cek. Abang nak cek abang. Abang cek lah. Tapi habis tu kau nak buat apa ni? Saya nak sambung kerja. Abang cek, abang cek. Tak kena idea kan. So dia cek kan. Dia tengok. Oh kau betul-betul tulis. Kau tulis apa ni? Ni saya tulis iklan abang. Ni untuk iklan makanan kanak-kanak. Saya rasa lirik dia macam ni. Yeah. Oh ni kena dengar dengan lagu ni dia. Tapi saya okey ni. Okey Abang jumpa apa-apa tak? Tak ada lah. Kau lain kali kau jangan nak kerja, kau jangan kerja kat sini. Sini lain orang buat lain macam dia kerja. Gerak sekarang. Gerak lah balik. Dari ya betul kan memang dia daripada diam dia datangnya. So, bila Nabi SAW sebut benda ni 1400 tahun dulu. Kadang kita nampak macam benda tu macam kecil, tapi para ulama dah sebut benda ni besar. Benda ni 1/3 daripada agama. Maksudnya benda tu bukan benda yang simple je sebenarnya kan. Bunyinya simple, tapi sebenarnya benda tu besar. Konten dia sangat besar. Dan zaman kita sekarang ni macam kita sebut tadi, dia betul kadang-kadang orang boleh diam dekat mulut, macam tadi kita kata introvert dan sebagainya, tapi dulu introvert susah nak bersembang. Ya. Tapi sekarang introvert sebab dah ada gadget, dia dah boleh bersembang sepuas hati dia. Ya. Sebab dia hilang malu. Tu yang Nabi SAW kata, kalau kau tak malu, buatlah apa kau nak. Dan zaman sekarang dia menghilangkan malu. Betul. Kan, benda ni. Ya. Sebab dia you boleh buat apa namanya ni fake account. Fake account. Kan yang debate dengan Ahmad baru ni, Ultimate baru ni, tak tahu ada akaun betul ke tidak, mungkin fake account kan dan sebagainya. So Akaun betul. hilang malu tau. Kalau akaun betul pun, without that dia akan bercakap benda yang sama depan-depan. Yeah. Tak Kan? Highly Kan? unlikely. Highly unlikely. Kalau you pakai waktu tu baju Liverpool, tiba-tiba dia dah cakap, bang ini orang-orang macam ni je pakai kan. Dia tak akan cakap benda depan. Tak, Kan? Dia akan terus macam senyum macam dia. Tak, dia ada psikologi dia. Sebab bila kita cakap dengan orang berdepan, kita nampak dia punya reaction. Kan? Nampak Kita kan? sebenarnya dalam diri kita tak nak sakit hati orang. Sebab kita nak orang sakit hati Dah ada kita. dalam fitrah manusia So je. bila dah tak nampak, lagi senang kita nak cakap. Dan sakit kat hati orang pun tak apa. Sebab kita tak nampak reaction orang tu. Tak nampak. So bagi je lah. Dan kadang-kadang bahkan puas hati pula. Dia rasa dia puas, dia rasa macam Ya, sebab dia lepaskan apa dia rasa. padahal dia tak tahu benda tu sebenarnya mendatangkan penyakit juga dalam hati dia akhirnya. Yes. Dia in the long run sebenarnya sakit hati dia sebenarnya. Dia bukannya dia rasa macam dilepaskan tu mengubat hati dia. Tapi sebenarnya perkataan-perkataan yang buruk tu akhirnya memakan juga diri dia. Dia negativity tu sebenarnya memakan diri dia. Yes. Kan bukannya menyembuhkan dia pun sebenarnya makin sakit dan makin sakit. Dia tak sedar sebab bila dia tulis benda yang orang pertama sekali baca adalah mata dia sendiri. Yes. Kan Kena sebenarnya balik pada diri dia kan. Bukannya orang lain belum tekan send mata dah baca dah. Yeah. So mata kita yang baca benda negatif tu. Yeah. Akhir sekali kita yang dimakan dengan benda-benda yang buruk tu. Yeah. So kalau kita boleh praktikkan benda ni dalam kehidupan seharian, tiap-tiap kali tengah marah, tengah geram, tengah sedih, tengah apa sekali pun, kau jangan komen, kau jangan tweet, kau jangan balas WhatsApp. Kan biasakan lambat balas WhatsApp. Ada satu hack. Ada hack. Untuk yang nak mula lah. Kan. Saya mula macam tu. Okey. Bila saya nak maki orang online. Saya type dulu. Type. Tapi tak tekan send. Tak dah macam Dah. Okay, delete. Move on. Move on. Ada Tapi sekarang dah macam okey dah tak payah buat tu dah macam okey kesian terus. Ada satu Scroll terus. Satu tak ingat lah, ada satu apps ke apa. Dia melambatkan. Dia sengaja bagi delay kan kita punya respon. Right. Tapi tak ramai orang pakai lah. Ada app. Yes. Delete telecast. Dia akan delay Macam kan supaya movie. kita jangan tekan selagi mana kita tak fikir dulu. Tapi benda tu tak laku lah. Sebab orang semua nak Laku semua orang nak sekarang. Semua orang nak cepat. Kan? Orang tak suka jawab lambat. Right. Kalau nak share, kita mesti orang pertama sekali share. Walaupun benda tu fake. Ya. Benda tu palsu, benda tu berita-berita palsu kan macam pasal COVID-19 punya statistik ni. Hari-hari ada statistik yang Betul. lain-lain. Statistik fake. Kan? I don't know how relevant. Ah. I don't know how relevant this is to the topic. Tapi ingat tak suku Pavitra yang Yeah. Kisahnya, I dengar sebelum perkara yang saya akan kongsikan ni berlaku, dia normal YouTuber. Okay? So ada satu komen tu. Wah, pandainya suku berbahasa Melayu.
Okay. Komen balas, oh, nak kena pandai bahasa Melayu baru orang boleh tengok ke? Lepas komen negatif, komen bukan negatif lah. Komen yang macam komen marah. Kita tak tahu sebenarnya. Oh, nak kena pandai bahasa Melayu baru nak kena baru dapat tarikan baru dapat pujian kan. Baru dapat tarikan ke? Lepas tu Habis. Bawang army. The wave of comments masuk. Agaknya AI algorithm YouTube tu dapat baca. Dapat catch, That's how the views, that's how it spread. So nak kaitkan dengan berkata baik. Tadi kita dah bincang banyak tentang diam. Kan? So the other half of the equation is berkata baik. So based on that example yang saya baru kongsi tu kan, okay, tak maulah kita yang example tu mungkin tak relate dengan berkata baik. So kalau macam Nurflix, dalam inisiatif Nurflix ni, how are you expressing that berkata baik? Because as we all know, ataupun kalau para penonton duduk podcast pun boleh kongsikan your thoughts on kita punya current situation, the media landscape sekarang ni. Banyak bercakap baik ataupun tidak globally. Dan kehadiran Nurflix ni bagi saya sendiri, saya anggap dia orang memang ada sangat usaha keras untuk menzahirkan berkata baik itu daripada Okay. Directly memang dia benda-benda yang ditonton bukan untuk berkata, dia memang kena diam. Dan media, so kita akan suruh dia, dan diam tu dia absorb benda yang elok lah. Media tu yang bercakap kan. Betul. Jadi sebenarnya rentetan daripada keadaan yang tadi yang Ustaz sampaikan dengan Atif cakap tadi, diam should come first. Diam should come first, then kalau perlu respon, boleh respon. Kan? Nak jawab soalan, tiba nak jawab orang, semua dah jadi ustaz kan. Sebenarnya nak tegur orang pun, dia patut diam tau. Bila dia nak tegur je, apa kita tunggu ustaz tegur, biar ustaz tegur. Sebab ustaz yang layak tegur. Ustaz layak bagi kenal pandangan diri lah, ke apa. Kalau bahasa kerasnya kenal diri lah. Sebenarnya kita jangan nak respon ke apa semua. Kalau semua orang ada attitude itu, dia should be okay. Mana diam tu datang dulu. Nanti tunggu yang respon tu biar orang layak untuk nasihat atau layak untuk tegur, atau layak bagi pendapat pun. Entitlement. Tadi kita orang bincang sebelum start tadi. I ask Ustaz dengan dia kenapa dia pilih topik ni. Dia kata pasal keadaan media ada landscape sekarang dengan apa yang kita semua aware. Entitlement. People feel entitled that they are well versed enough. Mereka layak untuk komen. Untuk bercakap. Untuk bercakap. Betul. Jadi itu yang macam semua orang rasa macam, dan semua orang rasa macam geram nak post something kan. Tapi kalau kita boleh beritahu, so diam kat depan and then baru respon, then should be okay lah perlahan-lahan. Dan benda tu mungkin akan boleh ambil masa untuk bentuk culture tu. So that now kita nampak gayanya kita mungkin boleh ada satu platform, sudah hampir, untuk mula spreadkan exercise inilah, maksudnya dalam konten tu sendiri. Kita nak kena ada konten sendiri, kena beritahu yang diam ini is so powerful. Macam tadi the based on that hadis tadi, you can have mungkin boleh ada program macam ni, ataupun you have the drama khas series ke arah macam tu, powerful of diam kan. Dan di situ akan mula orang faham yang kenapa dia bila diam ni banyak, bukan sekadar dia okey, orang sebelah pun okey, orang lain pun okey dia diam kan. I don't know lah, at this age kan, yang kita banyak sebenarnya macam nak just cool punya environment kan, kadang tu saya memang tak boleh dalam crowd. In fact masa brothers dulu pun sebahagian je, few years lepas tu saya dah macam shock yang kadang tak boleh dalam crowd sebenarnya. Itu yang mula slowly buat kerja kat belakang, yang masa aku tak boleh kan. Tak boleh. Lepas tu duduk kan, even nak menonton dengan atas pentas pun tak boleh sangat, sebab bila tengok ramai orang tu, duduk dalam ramai tu lagi tak boleh. Dia macam terus super pressure macam alah je, tak boleh. Penat. Jadi yes, dia terus jadi macam terus super tired. Jadi tu ambil keputusan untuk slowly pergi ke belakang, dan itulah. Okey, balik kepada keadaan tadi. Bila kita ada platform media ni, dan kita boleh mula mencontohi keadaan yang zaman sahabat apa semua tu, sebelum respon just fikir. Kadang-kadang tu kena mula dipotretkan dalam lakonan, dalam apa semua keadaan. Jangan tu terus
budaya yang terus melompat nak bercakap apa semua tu kan. Kalau sitcom pun apa jenis macam tu kan, terus nak melompat bercakap apa semua tu. Jadi mungkin kita boleh start terapkan budaya tu sebab dia kena diajar. Sebab rasanya generasi kita hari ni benda tu memang satu benda yang luar biasa. Kalau orang tu macam luar biasa, dia jadi macam diam aja, orang akan nampak dia apa, introvert apa. Introvert satu hal, tapi dia takut dilihat memang dia ni memang orang yang tak reti, orang yang tak cerdik. Seolah macam orang yang tak cerdik je diam. Jadi padahal sebenarnya untuk satu orang tu dia macam apa nak membalas, kalaupun tahu dia betul, dia nak mengelakkan perbalahan tu, dia lebih baik dia diam pun lebih baik daripada dia walaupun dia tahu dia betul. Daripada berlaku perbalahan kan, meninggalkan perbalahan walaupun dia berada di pihak yang benar. Kan? Betul. Pun diam juga solution dia. Jadi akhirnya benda tu memang sepatutnya dia come first. Diam je tanpa. So mungkin dengan adanya platform media apa semua ni, saya nampak peranan media yang ada hari ni kena mula raikan keadaan ini. More silence dalam konten lah. Itu betul ke saya jawab soalan tadi tu? Tapi kita tu yang tadi berkata baik, banyak kita dapat banyak kebaikan dia. Tried and tested daripada Rasulullah being in perfect ini adalah sabda Rasulullah SAW, dan put it up there already tanpa testing pun itu adalah sabda Rasulullah SAW. Betul. Oh, satu lagi kejap. Yes. Okay, sorry. jadi diam je. Dah nampak tak? Nampak tak? Itu dia. Okay. Bila dalam diam, kan kita tak bercakap kan? Hati bercakap. Kita nak dengar jawapan tak? Yes. Kan? Tak dengar dua communicate. So siapa yang akan communicate? Apa yang akan communicate? Kita akan otomatik pergi Quran. Faham? Dalam diam tu kan, kita dah bercakap Allah, kita ni sudah mahal, ya Allah, apa semua tu. Tapi dalam diam tu, nangis apa semua. Kita akan crave nak jawapan. Dan jawapan tu bila datang, bila kita kena buka Quran, Allah jawab dari Quran, dia kalam dia kan. So kat situ is that things, the beauty of silence. The beauty of silence dia akan drive kepada buka Quran. Ada orang yang di dalam masa PKP tu, seorang diam ni dia berkomunikasi dengan orang diam je. Video call sekali je. Share, nanti lagi. Tu 3 kali dia sudah habis. Dia ambil betul masa diam tu. Dan bila dia nak dengar suara orang, nak dengar bukan suara orang, dia nak dengar respon, Quran, buka Quran. Masya Allah. Inspired kan. Kadang-kadang tu, betul. Kita call dia pun pukul 2-3 pagi kan, tadi kacau kan. Tengok apa? Oh, macam tu So banyak benda lah, misteri-misteri berlaku ketika PKP tu kan. Betul. Bila kita total silent, total diam, tak keluar sibuk nak pergi pasar juga, nak pergi beli barang juga. Tapi dia orang kena keluar jugalah, tak kena beli untuk rumah kan. Tapi ada lah dalam saya bertemu dengan the power of diam tu dalam level yang saya tak tahu level berapa, level 5, kalau game tu level 7 katnya kan. Level maksimum ketika zaman PKP tu. So sebelum tu memang dah diam, tapi another level masa PKP tu. Tapi perlu juga kita jelaskan bahawasanya bukan bermakna diam ini sampai tidak menegur yang salah. Betul. Bukan bermakna diam ni sampai kaku seluruh umat. Kan? Sampai biarkanlah peduli apa aku kan. Aku tak kisah apa pun berlaku kan. Aku bicarakan hal aku dengan keluarga aku je dah cukup. Kita memerlukan umat yang ada amal makruf dan nahi munkar tu. Memang mesti ada juga. Bukannya. Cuma persoalannya adalah bila kita diam, hikmah tu datang pada kita. Jadi bila kita nak buat nahi munkar pun dia ada cara. Dia ada cara yang terbaik. Sebab kita kutuk, dia tak datangkan hasil yang baik pun. Kita apa shout out dekat Twitter, dekat Instagram, dekat Facebook dan sebagainya. Orang yang kita kritik tu pun tak baca pun. Kan? Dia bukan follow kita pun. Kita yang perasan lebih kan, macam aku kena suarakan juga. Kadang-kadang bila kita diam, macam mana cara aku nak betulkan keadaan ni? Dia akan datang lagi banyak lagi idea dan sebagainya. Selain daripada yang kita sebut tadi pasal entitlement tu lah. Entitled tu sebenarnya lagu Ultimate sendiri pun kan, yang baru berapa kali datang Usrah tu? 7 kali. Baru 7 kali. That's right. Baru 7 kali dah datang Usrah. Dah berani sanggah fatwa kan. Jadi
Jadi itu Banyak. contoh lah kan. Banyak kan benda ni kan. Sampai kita Ustaz kata Facebook. dekat Malaysia ada 14 juta mufti kita kata. Ustaz sibuk. Apa dia? Ustaz sibuk. Ustaz sibuk. Ustaz sibuk. Dia Ya, betul. dia makan jadi gitu kan. Sebab nak bercakap, dia rasa macam, aku pun boleh jawab lah benda ni. Bila orang, kalau, percayalah kalau kita tu dekat Facebook je, apa hukum ni, walaupun salah sebenarnya, bukan tanya kat Facebook katanya, tapi yang bertanya salah, yang menjawab pun salah jugalah. Yang bertanya, apa hukum sekian-sekian, tanya kat Facebook. Tengoklah berapa banyak jawapan dapat. Kan, termasuklah ni ustazah, jiran, anak tiri saya punya kawan. Kan. Itu nama Facebook dia. Ada soalan ni Ustaz. Okey, ada berlaku sebelum ni masa zaman-zaman mungkin near PKP time apa semua, ada berlaku satu isu and then hal itu hal melibatkan aib and then ditegur oleh so-called ustaz lah. Kerana dia tegur kan, style tegur kan di post dekat wall dia. Kononnya tegur. But then Ana sendiri dan beberapa kawan dapat tahu tentang perkara aib itu kerana teguran yang dipost di wall dia. So itu kadang tu macam mana tu Ustaz? Jadi Ana pun confused juga. Dia ni tegur ke atau dia sebenarnya telah membuka aib orang ni? Sebab sebenarnya kalau dia diam, dia tak buat apa-apa atau dia tegur secara DM, kita tak ramai orang tahu hal tu pun. Hal ni hal aib. Betul. Itu pasal perkara yang maksiat yang dilakukan kita istilahkan maksiat walaupun maksiat ni bukan dosa lelaki perempuan dia kan. Maksiat ni apa-apa saja yang melanggar syariat tu maksiat lah. Tapi maksiat ni dia tengok pula maksiat ni dibuat secara terbuka ataupun dibuat secara tertutup. So kalau dibuat secara tertutup, memang kita never untuk kita buka. Bukan kerja kita untuk buka. So walaupun kita tahu kita tahu dia ni memang kat luar dapat baik, kat rumah tak pernah semayang. Betul. So tak semayang tu memang tertutup. Bukan dia tulis kat Facebook dia tak payah semayang tu. Buka tu. Ataupun aku tak semayang pun kaya je lah contoh kan. Itu maknanya dia terbuka. Dia sendiri cerita kata dia buat maksiat. Tapi kalau dia dah tutup dia jual maksiat, dia tak pernah tunjukkan maksiat dia. Sekali kita yang pergi buka. Sebenarnya kita kononnya nak menasihati tapi sebenarnya kita sudah buat benda dosa. Dalam bahasa Arab dia ada tulisan yang lebih kurang sama tapi perkataan yang membawa makna yang berbeza. Imam Ghazali bawa, dia kata kalau kau nak tegur tapi cara terbuka macam tu, benda yang orang sembunyikan, itu dipanggil fadhihah. Fadhat ya ha tamarbuta. Ejaan dia lebih kurang macam nasihah. Tapi kalau kita tengok dia punya ejaan dia lebih kurang sama tau. Tapi lagi-lagi zaman dulu kadang titik kadang orang tak kisah sangat apa semua. So fadhihah dengan nasihah ni lebih kurang makna lebih kurang sama dunia tu. Tapi sebenarnya beza terus. Fadhihah ni maksudnya kau membuka aib orang, kau memburukkan dia. Nasihat, baru itu yang kita nak sebenarnya. Yang sepatutnya nasihat, maknanya nasihat, kau patutnya kau buat secara senyap. Kau DM dia. Kan, zaman kita sekarang lagi senang dah DM. Kan, zaman dulu kau nak kena ketuk pintu rumah dia, nak kena sembang dengan dia, belum tentu lagi dia buka pintu dan sebagainya. Zaman sekarang kau boleh DM dia. Kan, kau boleh DM. Tapi itu pun kau tak nak juga. Kau nak cakap terbuka juga. Maknanya sebenarnya apa niat kau ni? Kalau betul niat kau tu untuk membetulkan kesalahan, kau buat dengan cara yang membetulkan kesalahan lah. Bukan dengan memburukkan, nak menceritakan, nak dedahkan pada orang sebagainya kan, expose orang. Fadhihah lebih kepada expose lah itu dia, expose orang. Dan satu lagi Ustaz, dia bercampur dengan unsur marketing, social marketing sebab dia akan dapat follower banyak apa semua dan kemudian banyak aktiviti-aktiviti yang bagi saya dia lebih baik diam daripada dia buat aktiviti-aktiviti yang cuba mengeksposkan dirinya dia dengan benda-benda yang what aku tengok apa ni. Betul maksudnya tadi apa yang satu kita dah establish tadi. I think the bulk of our session malam ni kita dapat perkara yang diam itu adalah lebih baik. Berkata baik ataupun diam, dan dalam diam tu ada fokus, ada relax, ada tenang, ada berfikir. Ada sedar diri. Sekarang ni berbuat baik. Macam Ustaz tadi dah cuba linkkan kepada berbuat baik, berkata baik. So dari aspek diri, kata tidak. Tapi perkataan ni, bahasa ni bukan saja bahasa lisan, bahasa perbuatan. Betul. So bahasa perbuatan Nurflix, bahasa perbuatan Syah sebagai CEO dan founder Nurflix dengan teman-teman insya-Allah yang makin lama makin ramai datang menyokong, makin lama makin ramai yang terkesan dan terinspirasi daripada bahasa perbuatan Syah sendiri dan kumpulan Nurflix ni. Berkata baik macam mana yang Syah nak sampaikan kepada umat sekarang. Berkata baik macam mana yang Syah nak tunjuk melalui media. Kuasa media tu, media is powerful. Itu kita orang semua sendiri dah merasakan kuasa dia tu.
sebagai satu alat. Ya. Tapi how do we use it? Yes, Kata baik yeah. dengan melalui Nurfik. How? Yeah, spreading good things, words kan dekat media, of course it's a platform by itself. Yeah. And then anything good is good lah. Benda tu boleh lah di share kan, atau di movie kan, atau di drama siri kan. Itu pun fokus Nurfik. Benda-benda yang tiada, tak perlu benda yang macam dia panggil tak sopan. Benda-benda yang tak sopan tak payah. Benda yang sopan je kita. Sebab sekarang ni kita nampak yang bebas membuat demikian. Demikian adalah drama-drama, filem, dia bebas, suka hati dia je. Benda-benda yang disuruh-suruh itu yang nak ditunjuk depan TV kan. Betul. Benda-benda yang kurang ajar apa tu, yang apa tidak tutup aurat apa, itu lagi dia nak tunjuk. Yeah. Padahal dalam real life kita sorok orang tu walaupun bukan beragama Islam pun dia sorok benda tu lah. Dia sorok benda-benda macam tu. But then nak tunjuk juga depan TV. Jadi macam TV ni tak diam je. TV ni tidak kan. Jadi rancangan-rancangan tidak diam. Jadi kat situ yang kita mula buat satu gate, iaitu sopan. Okay, benda yang kau tonton pun akan mula sopan, insyaAllah. Kita mulakan wave ni, insyaAllah kalau apa-apa nanti orang akan sambung. Wave sopan kena berlaku. InsyaAllah akan datang dalam masa tak lama lagi akan berlaku satu seminar sopan stream, insyaAllah. Untuk semua expose dari segi pelakon sendiri, penerbit, penulis semua tu akan cuba dia orang dapat tahu apa sopan stream ni. So kita akan cuba anjurkan sebab mungkin untuk semua orang terlibat, termasuk universities. Okay, the next generation writers pun nak kena terlibat juga. Macam ni sopan. Kau tak payah tulis pun. In the first place kau tak payah tulis pun adegan-adegan yang takkan lepas dekat sopan stream. Yang tak sopan. Okay. Senangkan kerja. Betul. Kalau tidak, penapisan tu je dah macam lamanya. When I ask, when you nak Ahmad will agree with me, we can support me on this. Sebab kalau let's say lah kita yang pemerhati media yang very interested in marketing dalam tu dan kawan-kawan yang menonton juga mungkin banyak yang lebih well versed dalam dunia social media ni kan. So kita pandangan kita, tumpuan kita banyak kepada ilmu itu. Dan banyak yang mengatakan algoritma AI ni dia lebih favor kepada macam benda yang saya sebut tadi. Cakap pasal negatif. benda negatif. Kan? Sebenarnya sistem tu macam mana? Kalau kawan-kawan kita yang dalam kumpulan-kumpulan kita, ini mesin kita yang buat dia. tak, sebenarnya dia tak baca pun perkataan to that level. Dia sebenarnya siapa banyak dia attention kan, dalam split second tu ada banyak je tiba orang pak kat situ, dia akan algoritma akan baca kat situ. Dan selalu di mana kekerapan dalam 1 second tu macam mana orang dia attract banyak orang post. Dekat situ yang dibaca dekat situ. Dia bukan baca perkataan tu tiba-tiba. No. Dia baca perkataan tu untuk sensor saja. Is the attention economy. Attention, yes. Attention is, dengan kau bahasa Inggeris kan, attention is the new currency. That's why you pay attention. Exactly. And then siapa So, who controls the media, control the mind. Ya. Tak, sebab dulu ada kontroversi kan, katakan macam program reality yang lawak ni, menyanyi ni, dia punya hadiah dia lagi besar daripada program reality yang berunsurkan Islamik. Betul? Kenapa macam tu? Asyik senang. The numbers. Kalau korang nak hadiah program reality yang macam ni, korang semua kena tengok lah. Because bila ramai orang tengok, dia akan jual banyak ad. Boleh jual banyak ad, dia akan ada banyak sponsor. Dia boleh bagi lah. Situ je. Maksudnya salah kita sendirilah. That's right. Kita tak bagi tumpuan kepada benda-benda yang No, baik. you must be careful to what. Dia bukan saja macam Nurfix ni, diorang memilih apa yang diorang keluarkan. Kita kena pilih apa yang masuk. So kena pilih apa yang kita komen. Kadang-kadang kalau kita tak suka satu benda tu, tapi kita bagi perhatian kat benda tu, kita jangan salah satu cara kita menolong. Betul. Benda tu. Betul. Exactly. Sebab tu benda-benda macam untuk salah satu diam tu macam aku nak ke tak bagi isu ni masa aku, perhatian aku. Kalau tak nak janganlah. Shut up. Diam. Betul. Kita ni sebenarnya kadang kan saya ada kongsi sebelum ni yang dekat beberapa tempat lain tentang kita ni corner. Kita ni dah di suatu sudut. Dia dah connect. So bila connect ni kita either kita follow atau kita diam. Either kita follow that wave yang sedia ada tu, kita diam. So apa yang Nurfik buat adalah we are fighting in the wrong field. I mean kalau you try to fight dalam YouTube juga, kalau you try to fight dalam social media yang sebenarnya ramai buat kat situ termasuk ustaz-ustaz apa semua,
In fact anda cakap kat ustaz-ustaz pun, ustaz buat ceramah 1 juta orang tengok, nanti 1 juta tu lepas tu dia tengok benda lain. So ustaz bawa orang ke situ. Bawa orang. Promote lagi. Ada orang yang tak tengok YouTube pun. Jadi dia pergi tengok YouTube pasal ceramah-ceramah banyak. So dia pun tengok YouTube. Lepas tu dia pun dah terbawa ke benda-benda lain. So okey, tak apa. Itu sebab tak ada option. Dulu pernah tanya dulu ustaz masa mula-mula dulu mengenal ustaz untuk tak nak buat TV kan, ustaz cakap alternatif. Kan? Mana kena ada satu benda alternatif kena ada. So dia adalah kat situ orang nampak we are fighting in a wrong field. Buat sesuatu, put an effort, letak kat YouTube ke apa semua kat situ, you are fighting in a wrong field. Atau membuat content letak di whatever channel yang ada selain daripada YouTube, you still are fighting a wrong field. You will lose. Pasal kau berperang di pendan yang salah. So, siapa yang dibuat oleh Netflix sekarang, okay, buka new padang baru, buka padang baru atau laluan baru, kosong, yes, nothing, nobody believe it, tak ada orang percaya. But then sekiranya Allah takdirkan untuk ia berlaku, dia akan berlaku. Dan saya juga percaya kalau kita berjuang betul-betul kerana Allah, Allah akan pastikan kemenangan dekat dia. Jadi itu yang poin yang Murray yang boleh kaitkan tadi lah. Mungkin kalau satu sistem yang kita ataupun umat lah, the Adamic family, Bani Adam, kita semua Muslim non-Muslim kan, some of us have built that system, that YouTube, that Facebook, kan. But yang itu dia pasal dia orang terlalu terror buat benda tu dan dia pula yang kawal. Tapi kalau tak salah, saya kata dalam lama kita pun ada selalu mengingatkan kita, setiap sistem manusia pasti akan bergantung dengan sistem Allah. Betul. Saya betul. Ada juga yang bagi pandangan okey, tak apa, mereka semua benda dah dibuat oleh mereka dan memudahkan kerja kita untuk berdakwah semua. Saya tak pandang macam tu. Saya cari idea of the day dia melanggar. Kan? Kita letak di situ. Idea of the day dia yang control all the thing. Dan apa bukti dia? Our generation today. Video mana yang orang lebih banyak nak tengok? Video yang ada SIAL ke atau video yang tak ada SIAL? Yang ada itu lagi orang million views. Kan? Betul. Nampak? Jadi kita dah nampak result. So adakah kita masih lagi nak bercakap yang diorang buat untuk kita boleh berdakwah di sini? No. You cannot win fighting dekat field yang bukan kau punya field. Kan? So ini try. Ini try. Netflix ni baru inisiatif. Netflix ni baru inisiatif, baru nak gerak. Padahal dah panggil panglima. Dan antara panglima pertama dia panggil saya kan. Saya tolong. Jadi semua orang dah susun untuk tolong. Sebab kita tahu mungkin bukan tak tahu mungkin bukan nyawa kita untuk selesaikan benda ni yang sudah ultimate movement. Mungkin bukan, tapi at least we start. We start, nanti ada orang senang sambung. Tak, macam ni lah, macam perang Uhud. Yang nak berkata baik tadi yang dah diam, zaman awal Islam yang dah diam, duduk belajar dengan Rasulullah pun duduk dengan Rasulullah diam. Tak sebarkan, tak syiarkan. Dengan semangat diam tu diorang nak berbuat baik dan sampai satu tahap pergi perang, tapi peralatan tak cukup, orang sikit, Badar. dan umur pun tak. Yalah, bukan tak the odds are not with the team. The odds are bukan never lah. The odds dengan mati kasar not with the team. Tapi kalau tak salah, ada ulama kongsikan pertolongan Allah SWT dengan bentuk malaikat datang just before dia orang nak pergi tu. InsyaAllah dia betul. Dia berkata baik, semangat nak berkata baik tu, walaupun dengan algoritma yang mungkin favor benda yang negatif, walaupun orang yang tak nak support kita, walaupun kita dah bergaduh dengan emosi sendiri, aku nak komedi, aku punya komedi pasti akan memberi kesan yang baik. Padahal kita degree apa, tak pegang kitab apa, baru mungkin 7 kali pergi usrah nak keluar fatwa. Tapi yang sebelum Ustaz sambung ke situ kan, cik, kita banyak cakap ni, orang dengar. Yes, so, diam. Yang duduk dan diam. Yang cuba anak-anak cakap tadi adalah yang tentang Netflix. Inisiatif ini sebenarnya dia dah jadi macam sekarang ni. Saya sendiri kena buat untuk menunjuk, untuk justify peranan. Satu hari pergi sibuk ni kerana
aku kena main peranan, aku kena buat, aku kena ambil peluang ni untuk justify dan untuk aku buat. Sebab apa? Dia bergolek sendiri. Faham tak maksud saya? Dia bergolek sendiri tau. Which is kalau saya tak buat apa-apa, maknanya saya tinggal. Saya yang tinggal. Saya tapi daripada Cio, founder, saya kata saya kena percaya. Aku nak kena buat ni, aku nak buat ni pasal dia bergolek sendiri. Dia bergolek. Maknanya with or without me, dia bergolek. Macamnya. Jadi saya pula jaga dia. Saya kena buat apa Saya kena buat apa? Nampak tak? Dia jadi macam tu lah. Maknanya bukan saya carry, saya tarik, tak. Dia bergolek sendiri. Kerana rasa ustaz ni saya sendiri pun menyaksikan macam ni. Dah ada momentum terlalu pantas dia pergi, kita tak terkejar. Dia buka. Dia ada beberapa yang tadi apa nama Brother Yuan sebut tadi. Pertamanya kita kan kalau kita bila nak buat sesuatu, kita nak cakap sesuatu, nak tulis sesuatu dan sebagainya, kita kena always check. Aku buat ni agaknya dapat pahala ke tak? Sesuatu dulu. Dapat pahala ke tak? Kalau benda tu kita tak sure dapat pahala atau tidak, dan memang dalam Islam ajaran kita supaya diam. Tapi kalau kita sure benda tu dapat pahala, dan kita buat. Sebab Nabi SAW sebut falyakul khairan. Katalah baik. Maksudnya kata baik ni penting. Jangan pula diam, semua diam tak nak cakap baik tu. Diam tu. Kan tak nak nasihat, tak nak spread yang benda-benda yang baik kan. Wisdom semua kita tak nak bawa. Bahkan Nabi SAW pun suruh sampaikan kan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tu kena sampaikan. Sebab ada orang dia tak nak share pun. Kan benda-benda baik ni apa, katalah duduk di sini pun kan. Dia nak share pun kadang kita minta izin untuk share kan. Kena izin dulu kan. Itu adab kan, adab. Tapi ada yang tanya, Ustaz, kalau saya share nanti orang kata saya belagak. Nanti sampai itu sekali macam itu macam sultan tak kan, nak bercakap benda baik tu, nak sebarkan benda baik pun tiba-tiba ada kan. Syak macam tu dan sebagainya. Jadi macam kita fikir je, sekarang ni dapat kebaikan, dapat pahala ke tidak sebenarnya benda tu. Dan antara syarat dapat pahala adalah benda tu memang kontennya baik dan cara dia baik dan memang membaikkan keadaan dan sebagainya lah. So benda tu memang baik lah, dapat pahala lah. Tapi sambung apa yang Syah sebut pula, memang ada hadis Nabi SAW sebut tentang seorang lelaki yang bercakap dengan satu perkataan yang baik, yang Allah Ta'ala redha, dia tak sangka pun perkataan itu sampai ke mana, sampai extend pergi mana, spread ini perkataan itu sampai tersebar pergi mana. Dan Allah Ta'ala tuliskan pahala dia sebesar-besarnya, sepanjang-panjang yang perkataan dia, tulisan dia tu sampai. Perkataan dia tu sampai. Walaupun dia tak sedar, dia tak sangka pun kadang-kadang kan. Kita pun tak sangka apa yang kita cakap tu jadi viral. Satu perkataan je, kadang-kadang satu ayat je. Satu ayat. Sebab saya dengar 3-4 hari lepas, saya teringat yang kata datang ustaz 7 kali dah pandai sangka fatwa tu sebab saya dengar ada seorang ustaz cakap kat radio, Ricky FM. Dia 3 hari lepas, kita tu macam ultimate cakap. Cuma dia tak sebut 7 kali lah, dia sebut berapa kali kita tak ingat lah, nombor dulu kan. Tapi idea tu, maksudnya idea tu masuk dalam kepala. Ultimate pun mungkin waktu tulis tu pun tak sangka kata ayat ni yang akan viral. Contohnya kan. So, kita tu dapat idea Allah Ta'ala bagi ilham. Dia jalan tu. Kan? Jadi bila Allah Ta'ala bagi ilham, tulis kan, sampai ke kebaikan, pahala tu Allah Ta'ala akan tulis sejauh mana perkataan dia sampai dan selama mana. Kita dah meninggal kan, next generation lagi 2 generation, lagi 3 generation, benda tu masih lagi sampai. Bayangkan kata-kata hikmah para sahabat, kata-kata hikmah para tabi'in contohnya kan. Yang Rasulullah SAW kata tu dah confirm lah. Itu memang permata yang paling berharga lah. Tapi ni yang para tabi'in ni kata-kata hikmah kan pendek je kan. Tapi sampai pada kita sampai hari ni. Banyak pahala dia orang daripada 1300 tahun dulu. Kita semua downline dia orang. Downline dia orang, betul. Pahala 1300 tahun tu terus dapat kan. Masya-Allah. Dalam masa yang sama, hadis tersebut seseorang yang bercakap dengan satu perkataan yang Allah Ta'ala tak redha. Dan dia tak sangka kata perkataan dia tu sampai ke tahap mana, sampai ke jauh mana. Dan dosa tu pula tertulis sejauh mana perkataan tu sampai. Kadang-kadang kan ada perkataan-perkataan yang orang tu rasa kreatif dia macam dia rasa macam perkataan ni kan. Tapi dia cipta perkataan tu, dan perkataan tu perkataan berbentuk makiamun, perkataan yang berbentuk memang orang guna untuk benda yang negatif betul-betul kan. Dia rasa macam puas hati lah, perkataan tu aku yang mulakan tau kan, dia rasa dia ada viral tu datang daripada aku tu. Viral tu datang daripada aku tu sebenarnya, perkataan tu aku yang mula tu aku yang dapat idea tu. Tapi tak sangka yang kata pokok dosa tu sampai sejauh mana dan sampai berapa lama benda tu masih lagi digunakan, masih lagi dapat dosa.
Jadi kalau kita fikir benda ni kan, ya Allah, kita pun tak berani lah tulis benda buruk ataupun malas nak tulis benda baik. Kan? Kalau kita kata, ya Allah, kalau aku tulis benda buruk ni sekali, yang ini yang viral, yang ini yang orang sebarkan, orang screenshot, kan? Satu screenshot pada cukup. Orang retweet berpuluh-puluh ribu kan, ataupun share dekat Instagram berapa banyak, Facebook berapa banyak share. Itu yang di dunia. Tapi kita dah dosa kita tu sampai lah entah apa jauh kan. Dia dah mati pun dia berlarat lagi. Betul. Yang ada orang buat karikatur kadang-kadang. Zaman sekarang kan senang nak buat apa istilah dia? Meme. Meme yang sebutan dia. Kalau yang pusat yang apa dia orang cerita pasal posting tu kan. Sama juga situasi tu. Kalau tak post benda yang baik, baik diam. Jangan post. Kan? Ya betul. Kalau semua orang ada attitude itu, kadang kita nak share, dia tak rasa nak share benda-benda TikTok tu pun. Baik ke benda kau nak share ni, kau rasa baik tak? Kalau dia fikir tu, kadang rasa kurang lah kot. Keadaan itu. Ya. Nanti ini komen sama berkata baik, kita yang berkata baik, macam dia cakap tadi boleh share ke? Takut orang cakap belagak kan. Tu kadang-kadang kita kena diamkan, mungkin kita kena diamkan prasangka kita. Bisikan tu kan. Bisikan tu kan sebab at the end of the day, apa kita buat ni yang orang nampak ni, orang tak akan tahu kita punya niat. Betul. Orang tak akan tahu kita punya niat sebab itu Tuhan je boleh tahu. Kadang-kadang kita tegur tu, kadang-kadang niat kita dua. Satu dah nak baiki orang tu, satu untuk ego kita. Kan? Sebab ada cara kita boleh tegur. Kadang kita boleh tegur belakang. Betul. Jangan tegur daripada depan kan. Betul. Saya kecil-kecil dulu kalau pergi rumah orang nakal kan, ayah saya dia tak tegur time tu, dia takut nanti. Dia cakap nanti balik kita berbual maknanya dia tahu lah. Setengah lari main. Nanti balik kita berbual lah terus. Tapi dia memang nakal pun tu. Yes. Nakal lah. Tapi tu memang satu ayat yang keramat lah. Nanti balik kita discuss pasal benda ni. Lepas tu terus nak air tak nak. Nak makan tak nak. Semua tak nak. Dalam hati kan memang aku balik aku mati ni. Kan? Tapi balik tu ada diam dia juga. Kan? Dia, sebelum ayah saya menghukum saya tu dia kata okey pergi bilik tunggu. So kita ingatkan dia suruh kita tunggu sebab dia nak psycho kita orang. Nak kasih rasa kan. Tak, sebenarnya bila dia suruh kita naik tu, dia pergi ambil semayang dulu. Tenang. Diam first lah, diam. Jadi bila dia mendisiplinkan tu bukan dalam satu keadaan yang marah dan tak akan terlampau. So bila final tu macam okay, take note. Because aku nak buat sama. Kau tunggu aku kat atas. Sekejap, relax. Semayang. Betul. Pause. Dan kalau ada seorang kawan saya dia hantar anak dia pergi sekolah pondok. Dia bagi rotan dekat ustaz sekolah tu kan, terbiasa kan. Tapi dia lain sikit. Dia bagi rotan kat ustaz tu. Kata ustaz, ni anak saya. Ustaz boleh rotan dia. Tapi saya bagi syarat. Sebelum ustaz rotan dia, ustaz kena selawat dulu 3 kali. Dan ustaz minta anak saya selawat 3 kali dulu. Lepas tu ustaz rotan. Jadi dia ada delay sikit kan. Delay telecast. Jadi ustaz tu tengah geram, tengah marah budak ni kan. Tengah marah tu. Kau selawat dulu. Yang ustaz tu pun kena selawat, budak tu pun selawat. So at least budak tu pun tahu yang aku kena pukul ni sebab memang dia nak mendidik aku. Serius tak? Bukan dengan sebab dia geram. Kan memang benda tu berlaku. Memang benda tu terkesan dalam hati budak tu berbanding dengan kalau kita banyak budak tu tahu yang aku kena pukul sebab dia marah. So nanti budak tu selawat panjang lah. Asyhadu Allahumma salli. Okey. Allahumma salli ala. Oh salah ya ustaz. Kejap. Saya start balik. Kan? Tu syahadah. Silap. Ustaz kejap Saya selawat Kan takkan ustaz nak marah. Ustaz tak boleh marah. Saya syahadah. Saya syahadah kan. Tapi maknanya lagi banyak ustaz tu kena zikir tunggu panas. Saya lagi panas. Jadi sebenarnya yang paling bagusnya adalah pause tu sini. Pause. Ini tak jadi rotan. Kan tak betul selawat kan. Dan kalaupun dia rotan dia tahu benda ni memang betul-betul rotan ni untuk mendidik. Bukan dia tak adalah melampau-lampau. Dalam seharian tu pun sebenarnya ada waktu diam kita kan. Ada 5 kali waktu diam. Kalau kita sibuk kerja dahsyat pun kita ada ambil waktu tu untuk rehat diam. Kadang-kadang
Saya selepas PKP tu dilepaskan tu betul-betul macam kambing lepas kandang. Macam everyday macam sangat tu lah. Bergerak banyak sangat. Cuma kalau saya tak paksa untuk berhenti waktu yang dia letakkan tu, waktu solat tu, memang tak ada kenikmatan pause moment tu. Kita akan kumpul sampai ujung kan. Lepas tu ujung tu nanti drag ujung dia tak dapat yang sebenarnya pause moment yang betul-betul tu. Actually kalau kita cuba fight for berhenti betul-betul waktu yang solat tu kan, sebenarnya timing tu betul untuk kita just cool je. Lepas tu bersama balik. Lepas tidak dia kalau kita kata kita delay kan, ada delay kan, ujung-ujung waktu dia tak dapat yang tadi, dia still rush juga. Dia pun tak berlaku, dia mesti rush juga. Tapi kalau betul pergi dekat yang tadi tu, ada lagi ada kawan lagi hebat, saya pun tak sangka dapat biasa je. And then dia akan selalu ajak awal sebelum azan. Dia baca satu, dia kata, aku kata, dia tunjuk, dia tak cakap, dia tunjuk. Tak. Orang azan tu mengingatkan, aku tak nak gol dengan orang yang diingatkan solat, aku nak orang pergi solat. Kartun ke dia tunjukkan dia. Orang yang dia siap dia sebelum azan, dia beria tunggu nak solat. Satu kita ingat. Dia tanda 3. Allah cerita ada 3 tanda ni. Dia dah ready untuk solat dan dia tunggu nak solat. Satu lagi kita ingat. Mungkin next episode kita kupas tentang itu. Ya, insyaAllah. Jadi tadi apa saya cuba cakapkan tadi, sebenarnya dalam waktu seharian kita pun ada waktu yang diformatkan untuk diam. Ada moment itu. Jadi kalau kita dapat fight dekat situ pun sebenarnya kita dah ada dalam satu schedule yang cantik lah. InsyaAllah sesi duduk podcast malam ini tamu Allah hantar Radhi Shah Bayim. Itu saya hantar WhatsApp tadi nak jemput Assalamualaikum Bay. Kepada orang pada peminat Turul, faham lah. Bay. Allah Bay. Masya-Allah, alhamdulillah, thank you Shah for coming. Terima kasih for honoring us di Duduk Podcast. Alhamdulillah. Dan ucapkan terima kasih juga kepada tim Dar Media yang membantu kami shoot malam ni. Said, Peter, terima kasih banyak-banyak. Dan shout out yang tak terhingga kepada Nur El Hikmah yang banyak bantu tim Duduk Podcast ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan juga kepada Ayam Golek. Thank you for your delicious nasi ayam golek. Kepada anda semua yang nak order, InsyaAllah nombor dia akan dikeluarkan di sini. Dan juga kalau tak tahu website ni. Wait, what? Ada ayam golek? Ada, InsyaAllah kita akan. Dia punya Thailand dia punya Thailand dia sabar jam kami golek. Tagline dia sabar jam kami golek. Yang ni kita tak diam, yang ni kita. Yang ini tak boleh diam. Nasi ayam golek punya hal tak boleh diam. So itu saja daripada kami malam ini Duduk Podcast. InsyaAllah kami terus-terusan nak duduk, bincang dan faham. Tapi kalau sebelum nak bincang dan faham, kenalah duduk dulu. Hey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dibelunggu, buntu tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang, mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang, cakapan pakar bidang. Biar kata bersilang, pendapat melintang, tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang.